Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah, terima kasih Allah di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Jadi hari ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis kemuliaan kota Mekah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang keempat. Tajuknya Mekah bumi yang disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah, ma atyabaki min balad wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila sebut Ibnu Abbas, siapa dia? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda buat kota Mekah. Nabi bercakap kepada kota Mekah. Kalau bahasa kita sekarang ni, kita kata monolog ke apa, bermonolog, bercakap, macam bercakap seorang. Nabi bercakap kepada kota Mekah, alangkah baiknya engkau dari negeri yang ada. Nabi puji yang kata kota Mekah ni negeri yang paling baik, dan engkau ialah negeri yang paling aku cintai. Dalam banyak-banyak negeri, dalam banyak-banyak kota, kota Mekah ialah kota ataupun negeri yang paling Nabi sayang, yang paling Nabi cintai. Jika bukan kerana kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Baik, mari kita tengok apa huraiannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini telah menunjukkan kepada umat Islam bahawa terpahatnya kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap kota suci Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memuji-muji tanah suci Mekah dengan menyebut Mekah sebagai bumi dan tempat yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi kota suci ini. Jadi di sini fahamlah kita bahawasanya Nabi ni sayang bebenar, sayang sangat dengan Mekah. Bukanlah bermaksud Nabi tak sayang dengan Madinah, sayang, tapi yang paling Nabi sayang ialah Mekah. Sebab di situlah kejap lagi dia akan sebutkan, di situlah kita kata tempat tumpah darahnya. Bukan tempat tumpah darah, apa istilah yang tempat Nabi dibesarkan, Nabi dilahirkan, Nabi dibesarkan, kemudian ibu bapa Nabi orang Mekah, kemudian kaum Nabi itu sendiri, puak Nabi, kaum Quraisy, sepupu sepapatnya, adik-beradiknya, kemudian dengan keluarganya. Maksud adik-beradik tadi saudara mara lah, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda ni anak tunggal, tak ada adik-beradik. Jadi itu maksudnya. Al-Munziri dalam kitabnya Al-Mafatih fi Syarhil Masabih menyatakan, pujian ini telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari umat Islam dapat membuka kota suci Mekah.
Yang kata Nabi ni, ya, setelah berhijrah ke Madinah, kemudian telah berjaya membina kerajaan Islam di Madinah, kerajaan yang kuat, kerajaan yang mempunyai kekuatan dari sudut ketenteraan, dari sudut ekonomi, dan Nabi menjadi pemimpin, menjadi kita kata raja, istilahnya, menjadi khalifah, menjadi ketua, menjadi presiden, macam itulah, menjadi perdana menteri ke apa ke, tapi Nabi ketua di Madinah. Dan bila kuat, ya, Nabi balik semula, kembali semula. Itu yang disebut dalam peristiwa Fathu Makkah, ya. Ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam juga memperlihatkan betapa kasih dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bumi Mekah. Umum diketahui ia merupakan kota yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni kira atuk Nabi Muhammad lah, ya. Dan Nabi Ismail alaihissalam ni kira satu keturunan lah dengan Nabi, ya. Sebab Nabi kita ni, kalau kita tengok dia punya silsilah dia, kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sambung sampai Adnan. Yang itu yang disepakati oleh para ulama, ya. Sebab bila ulama dah siasat, ulama dah tengok balik sejarah apa semua ni, sampai Adnan, itu peringkat yang keberapa tu saya pun dah lupa dah, ya. Tapi sampai situ disepakati. Adapun atas daripada Adnan tu, dia ada macam inilah perselisihan, ada yang kata ya, ada yang kata tak ya, macam itulah. Tapi sampai kepada siapa? Sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi kita ni, dia punya susur galurnya, dia punya silsilahnya, dia punya keturunannya, sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang kata Mekah ni adalah kota yang telah dibangunkan. Itu yang di sebelah Kaabah tu ada Maqam Ibrahim, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maqam Ibrahim bukan kubur Nabi Ibrahim, tapi tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membina Kaabah, bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lafaz "jika bukan kerana kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di negeri selainmu" dalam hadis ini menunjukkan ketaatan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Ya, Nabi sayang dengan Mekah ni, tempat lahir, tempat besar. Ya, bab kata pepatah kita apa, sebelum ni kita dah pernah sebut dah, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan tempat kelahiran. Ya, Nabi memang sayang lah. Di samping tadi yang kita cerita tadi, tempat ataupun kota yang dibangunkan oleh atuk Nabi lah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ceritanya Nabi ni memang sayang benar lah, sayang sangat dengan Mekah ni. Ya, kalau tak ada apa-apa arek, kalau tak ada apa-apa insiden yang berlaku, Nabi mungkin tak pindah ke negeri yang lain. Ya, tapi disebabkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, apa jadi sekalipun, apa keadaan sekalipun, Nabi berhijrah. Ya, Nabi berhijrah ke Madinah, ataupun nama sebelum Madinah itu Yathrib. Bila Nabi sampai di sana, barulah ditukarkan kepada Madinah, supaya nama tu lebih, orang kata, memberikan semangat baru, suntikan baru, macam sesebuah negara lah. Apabila bertukar je kerajaan tu kan, dia ada, orang kata apa, polisi baru, dia punya manifesto dia tu kan. Jadi bertukar kepada nama Madinah yang lebih kita kata nama tu lebih baik lagi lah, Madinah, ya, Bandar Al-Munawwarah yang bercahaya. Sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum diperlakukan dengan kejam oleh musyrikin Mekah sebelum mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, kasih sayang terhadap kota suci Mekah tidak pernah luntur dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang peliknya. Ya, padahal masa di Mekah tu Nabi kena seksa, Nabi dengan para sahabat ni dizalimi, ditindas, diboikot, dipulaukan. Samalah tu, boikot, dipulaukan.
dan dibuat bermacam-macam lah bentuk-bentuk penghinaan, kecaman, ya, tuduhan kepada Nabi, tapi Nabi tetap sayang juga. Kalau kita ni mungkin dah lari malam dah ni, istilahnya lari malam dah ni, kita takkan patah balik dah kan. Kita dah jadi benci lah dengan tempat tu. Itu mungkinlah kalau kita, tapi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bukan disebabkan Mekah, ya, bukan disebabkan kota Mekah tu. Kota Mekah tu kota yang suci, yang dihormati kan. Ada pun penduduknya yang bermasalah. Jadi Nabi tak ada masalah dengan kota Mekah. Nabi bermasalah cuma dengan penduduk Mekah sahaja. Namun begitu, Nabi Muhammad ni memang orang baik, ya, memang manusia yang paling baik. Orang buat masalah dengan baginda, baginda tetap membalas dengan kebaikan. Masya Allah. Baik, yang terakhir sekali, kelebihan ataupun fadilat Mekah ialah bumi yang benar-benar disayangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis-hadis yang terdahulu, Mekah sebagai kota haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bumi yang disayangi oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan bumi kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam serta terpahatnya kisah hidup suka dan duka baginda sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan ujian di bumi ini, menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi Mekah. Bila sebut kisah hidup suka duka ni, ya, teringat pula kepada, ya, rumah tangga Nabi bersama dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana, ya, selama hidup Nabi dengan Sayyidatina Khadijah, Khadijah ni isteri yang soleha, yang telah banyak berkorban untuk Nabi dan agama, ya, untuk Islam, ya, sehingga hartanya habis. Dia infak habis, ya, dia perhabiskanlah kan, dia perhabiskan untuk agama. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni, ya, duk sayang-sayang dengan harta, simpan banyak harta, leh-leh kita pun mati kan, di usia yang muda pula tu. Tak sempat nak merasai nikmat harta yang kita kejar, yang kita pulun, yang kita kumpul kan. Jadi sebab itulah kita kena banyakkan memberi, kerana dengan memberi itulah yang akan membuatkan hati kita tenang dan bahagia. Hal ini menjadi sunnah kepada umat Islam turut menyayangi dan mengasihi bumi Mekah seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyayanginya. Ia sebagai tanda kita sebagai umat yang mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Mekah ni Nabi sayang, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata sayang Nabi, kita kena ikutlah apa yang Nabi sayang pun kita sayang. Nabi sayang kepada kota Mekah. Macam kita, tuan-tuan, ya, kita pun kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kota Mekah. Kita sayang Perak, kita sayanglah Kuala Lumpur, kita sayanglah Selangor, kita sayang negeri tempat kita duduk ni. Tapi kita juga kena sayang kepada kota Mekah, sebab kota Mekah adalah kota yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi sayang dan kita ikut, inilah yang menjadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disayangi oleh baginda. Seperti mana ada satu kisah ni, ya, ketika Saidina Umar dia nak cium batu Hajarul Aswad tu. Batu Hajarul Aswad pula lagi, ya. Batu Aswad tu, Hajar tu batu. Nak cium Hajarul Aswad yang ada dekat penjuru Kaabah tu kan. Dia kata, wahai batu, kalau bukan kerana Nabi cium, ya, aku pun tak ingin nak cium. Tapi oleh kerana Nabi cium kamu, jadi aku ikut sebab Nabi cium. Jadi begitulah perumpamaannya, kita kena sayang dengan kota Mekah. Jadi ayo, ya, tanda sayang kita kepada kota Mekah, sesekali ziarah kota Mekah, ya, dengan mengerjakan haji dan juga umrah. Baiklah, sekadar itu saja hadis yang keempat daripada kitab 40 hadis kemuliaan kota Mekah. Jumpa lagi pada siri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.